Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Impun off YouTube. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dah habis. Alhamdulillah. Boleh dengar belakang? Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ni dapat lagi kita sama-sama berkumpul. Hidup tak? Hidup tak ni? Tolong tak nak ini angkat nak tak sini. Ada kabel type C tak? Saya pinjam. Cas. Saya tinggal. Bateri dah habis. Bateri habis. Tak apa. Alhamdulillah pada hari yang penuh barakah ni Allah takdirkan kita dapat berkumpul lagi sekali. Alhamdulillah. Allahumma salli ala dapat berkumpul lagi sekali pada pagi ini insya-Allah dalam siri pengajian talaki kita. Alhamdulillah. Dan mohon kemaafan atas anjakan masa. Saya tadi sebenarnya terlibat dengan surau di Karyah. Saya tu ada meeting AJK pemilihan. Jadi tadi baru habis meeting. Alhamdulillah Allah mandatkan, Allah takdirkan untuk saya jadi timbalan pengurusi lah untuk surau Al-Mahdi. Nama surau pun surau Al-Mahdi. Pelak dia. Kabel saja. Pelak dah ada dah. Macam tu. Qadar Allah, takdir Allah begitulah. Jadi ikutkan Nabi aku sebelah suku yang dijangkakan. Biasalah bila meeting ni lanjak sikit. Apapun mandat baru yang Allah takdirkan untuk mengurus rumah Allah SWT sebagai timbalan pengurusi surau Al-Mahdi. Nama tu sebenarnya Subhanallah. Khair. Alhamdulillah. Subhanallah. Surau Al-Mahdi. Allah lantik untuk jadi timbalan pengurusi surau Al-Mahdi. Bisa dia on off tu. Dia ada okey. Dia biar dia cas dulu. Situ Baik, apapun alhamdulillah begitulah kalau kita belajar tentang tauhid ni, akidah dan tauhid mesti ada praktikalnya. Ada praktikalnya adalah untuk kita membina subhanallah, membina
keyakinan. Bateri tak kuat, biar dia cantik. Membina keyakinan untuk terus ada kesungguhan dalam amalan yang kita lakukan, berpaksikan kepada akidah yang benar, tepat dan jelas. Maka bermaksud apabila ianya ada pada janji Allah, yakni ganjaran pahala dan nakkan redha Allah, maka tiada istilah kita bila diuji dengan perlukan banyak masa nak pakai, banyak tenaga nak pakai. Jadi kita tak adalah istilah kira-kira kat situ. Kerana kita yakin segala apa yang kita laburkan di jalan Allah SWT, kerana Allah itu pasti Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Takkan sia-sia dan semua dikira oleh Allah SWT. Malah kita nakkan begitu, nakkan masa yang kita laburkan. Kita tunggu nak mula pengajian kan, dekat 1 jam 40 minit, mana Ustaz dah sampai ni kan. Saya nak balik dah ni. Tak ada rasa nak balik tadi? Tak ada kan? Saya tak balik. Siapa rasa nak balik tu ketulah kan tengok. Itulah kesungguhan. Kesungguhan itu dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi memang ngam-ngam habis ni 11.40. Saya terus shoot. Alhamdulillah. Dengan berkat jentera yang ada tu dalam 6 minit lah sampai tadi lah. Daripada Bukit Subang Mahdi sampai sini dah 6 minit lah. Tak lama sangat lah. Itu pun kemudahan Allah bagi kan. Alhamdulillah, syukur. Baik, jadi ini petanda yang mana mukadimah kita. Kita kena yakin kita berada pada penghujung zaman. Sesi 2019 ni cerita pelantikan, nak cerita sikit. 2019 kita sebenarnya lantik jawatan pengurusi itu ada 3 penjuru. 2019 dan kita bagi pada Tuan Haji Nasaruddin yang jadi pengurusi sekarang ni, Surau Al-Mahdi. Itu tempat saya bermula dulu. Kalau siapa ikut pengajian hakikat kehidupan dulu, lama dulu, surau di Surau Al-Mahdi lah. Tempat saya mengaji dulu, mengajar di Surau Al-Mahdi Dewan tu. Sampailah sebelum PKP, habis PKP kita stop kan. Dan genap untuk pemilihan kali ni, takdirnya Surau Al-Mahdi tak buat lagi. Dia macam tunggu-tunggu kan. Nama pun Surau Al-Mahdi. Tahu? Mahdi. Ya, ini persiapan kedatangan Imam Mahdi. Macam itulah. Jadi bertepatan pula, kena pula dengan isu semasa sekarang. Ledakan balik Palestin, ledakan Gaza, Zionis kembali nak menunjukkan kekuatan dia, dan Palestin, ini tentera Hamas khususnya, juga berempas-pulas. Dan sebenarnya ini petanda. Dan hari ni pula saya tak plan pun, semalam jumpa dengan jemaah tu, start datang lah. Saya tak tahu pun meeting hari ni. Sebab tu saya terus malam baru beritahu, dan saya anjakkan 11 suku jangka. Rupanya lambat lagi habis. Dan takdirnya Allah lantik jadi sebagai Badan Pengurusi Al-Mahdi, Surau Al-Mahdi. Sebenarnya bukan jawatan tu, tetapi keterlibatan dengan Al-Mahdi tu. Keterlibatan dengan Al-Mahdi secara official. Jadi saya berharap persiapan kita di sini juga, kita mengaji tauhid ni juga adalah persiapan untuk kita mantapkan keyakinan kita dalam berhadapan dengan kedatangan gelombang yang kita akan nampak akhir zaman ni. Gelombang yang besar, bukan sekadar gelombang kehancuran yang kita nampak, tapi gelombang yang mana akan mengganggu keyakinan. Kita tak tahu kita nak berpihak yang mana. Dua-dua nampak macam ya betul juga, kadang salah pula. Dia in between sekarang ni. Jadi mau tidak mau, kekuatan akidah berpaksi pada tauhid yang benar mesti menjadi keutamaan. Kita kena bagi masa, bagi tenaga, bagi seluruhnya. Apa nak kena buat waktu ini kita banyakkan masa untuk memantapkan balik akidah kita. Tahu dah kita ni orang Islam, orang beriman, betul dah. Tapi Nabi kata dalam satu hadis Nabi mafhum hadis, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Jadi masuk iman ni mesti ada suasana kita kena perbarui. Kita tak sedar dengan keadaan akhir zaman yang banyaknya berlaku serangan halus. Dan insya-Allah saya mutakhir ini kan saya bagi satu solidariti, siapa dengan kuliah saya maghrib tu, solidariti yang sebenar untuk gerakkan soh kepimpinan solat ni. Hari ni Allah takdirkan hang cakap hang suruh hang jadi AJK masjid sekali. Nampak tak? Allah angkat macam itu. Saya kata sudah saya cakap.
Okey, baik. Antaranya, kekuatan yang pertama kita kena bina adalah keyakinan kita. Kaedahnya, sekarang ni adalah duduk dalam majlis ilmu yang fokusnya membincangkan tauhid. Yang mesti digunakan secara aulawiyat keutamaan. Sebab tauhid saja yang akan menghilangkan keraguan. Tak kisah secara talaki ataupun online. Tak ada masalah. Tapi mesti waktunya real time. Real time. Bahasa mudah bukan ulangan. Kalau tak nak datang talaki, pastikan real time online. Sebab kita nak waktu yang kita guna tu fresh. Dan waktu majlis sedang berlangsung, kita ada. Dan yang utama juga adalah penglibatan ar-rijal ni kepada memenuhkan soft masjid. Sebab memenuhkan soft masjid, dia akan memberikan satu kelebihan, yakni Allah kata dalam surah Taubah 18, lam yakhsha illallah. Mereka ni akan dihilangkan ketakutan dalam hati mereka. Makna orang lelaki terutamanya, bila Allah takdirkan masa kita habis untuk real time, bukan repeat, bukan ulangan. Waktunya waktu imam ada, kita ada. Tu masuk dia. Talaki ada, kita ada. Sama ada offline atau online. Imam ada, kita ada. Kita ada di soft belakangnya. Kita memang kadang-kadang nak tunggu Imam Mahdi. Imam Qaryah tunggu pula kita. Faham tak? Kenapa tak datang majlis? Saya tunggu Imam Mahdi. Imam Qaryah kata, tenggorakmu katanya. Aku ni imam ni datang katanya. Macam itulah bahasanya. Jadi kalau benar-benar kita sedang menunggu Imam Mahdi, maka kita kena berimamkan dulu, bermakmumkan imam qaryah masing-masing dulu. Imam qaryah masing-masing. Real time. Real time maksudnya waktu solat awal waktu tu mesti kita ada. Tak dapat 5, 4. Tak dapat 4, 3 waktu. Tak dapat 3 waktu, 2 waktu. Tak dapat 2 waktu, 1 waktu. Tak dapat 1 waktu, tak payah. Ini saya ambil kata-kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail kamu kata. Dah payah sangat nak semua waktu, tak payahlah. Tapi fokuskan waktu yang pertama, yakni Maghrib Isyak. Maghrib Isyak mesti gerak gempurnya lelaki. Kok mana pun dia kat luar dengan family, keluar macam mana pun, Maghrib Isyak dia kena datang masjid. Dia kena reserve masa tu. Kerana ia akan menghilangkan ketakutan dan keraguan. Orang lelaki akhir zaman ni dia kena jadi orang yang berani. Sebab apa? Dia akan, saya cakap terang, serangan akhir zaman ni dia akan melibatkan ketakutan demi ketakutan. Dia bukan setakat takutkan bom-bom tu. Bom itu satu. Kadang-kadang kalau kita bom serang, yelah kita tak ada di pihak itu. Tapi saya kira, sekiranya perkara itu berlaku kat kita, memang kekuatan, keberanian datang entah dari mana nanti. Yang saya nak tekankan di sini, ketakutan lain. Tahu apa? Sihir. Dajjal akan datang dengan serangan sihir. Hati-hati. Jadi banyak ketakutan-ketakutan yang akan ditiupkan dalam rumah tangga. Jadi rijal terutamanya dia kena jadi orang yang berani berhadapan dengan ketakutan itu, bermaksud dia boleh mencegah ketakutan itu daripada masuk ke dalam ahli keluarganya. Dengan cara dia kena datang masjid. Datang masjid, lam yakhsha illallah fa asaulaika ayakunu minal muhtadin. Dan yang kedua, Allah akan bagi ilham bagaimana nak urus takbir keluarga, nak membina kekuatan dari dalam. Ini seruan kita. Jadi Dajjal ni memang dia takkan guna senjata fizikal. Ingat mas sekalian, kalau siapa tengok cerita Transformers dia tahulah. Tahu? Tengok ke? Tengok ke? Cuba tengok Transformers. Subhanallah, subhanallah. Harap okey. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Okay. Siapa tengok cerita Transformers tu tahulah. Cuba kaji weapon apa dia pakai. Dia ni akhirnya senjata yang besar ni saya nak kaitkan dengan pengajian kita ni. Terkait sangat. InsyaAllah kita akan berhenti 12.30. Ini kita pendek sikit. Lambat, saya tunggu pergi point nanti. Kita masuk faktor luaran kan. Faktor luaran, kita bincangkan balik faktor luaran.
edisi yang kedua muka surat 38. Edisi yang pertama muka surat 33. Saya nak beritahu jemaah sekalian, senjata yang akan datang adalah senjata yang bersifat halus. Dia bukan pergi pada darah saja, dia pergi pada angin. Angin, hembusan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi hembus-hembus ni boleh dikaitkan dengan sihir. Sebab itu teknologi yang dicuba ditunjukkan oleh filem-filem Marvel ni, walaupun nampak macam apa mengarut ni, tapi dia cuba menunjukkan satu perjalanan aliran tenaga yang tidak boleh dikawal oleh benda. Dia boleh berubah bentuk. Molekul-molekul atom dia boleh berubah macam tu. Dan kita kena persiapkan, dan cara nak hadapi perkara itu adalah mantapkan perkara yang paling penting, itu adalah keyakinan. Keyakinan itu mesti dibina dengan ilmu. Dia panggil ilmu yakin. Kemudian dia akan bertambah menjadi ainul yakin. Kemudian dia akan menjadi hakul yakin. Ilmu yakin sekarang ini, kita duduk dalam pengajian sekarang. Ilmu apa yang nak membina keyakinan? Nak makan kaca, jalan atas paku, baring terjun, mana? Tidak. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid lah jalan membina ilmu keyakinan. Tak ada ilmu lain. Ilmu semangat ada, motivasi. Dia bagi semangat tapi belum tentu yakin. Yakin ni tahap mana? Yakin tentang perkara gaib, tentang rezeki. Antara sihir yang dimasukkan adalah dia akan buat satu pukau yang mana kita akan terpukau dengan duit. Jadi duit itu membuatkan kita jadi orang addicted, orang yang ketagih, orang yang menganggapkan bahawa rezeki ini diikat dengan duit. Walaupun kita hari ini berbicara soal ilmu, percayalah kita akan diperjalankan dengan permasalahan duit, sehingga duit tu tak ada apa efek pada badan. Setengah orang dia akan menggeletar. Betul tak? Dia akan efek dia. Menggeletar ni boleh menggeletar. Jangan main-main. Sebenarnya menggeletar tu ketakutan yang cuba diatasi. Ketakutan yang apatah lagi dengan datangnya serangan-serangan, dia cuba mengambil visual kita. Ni dengan medsos yang ada, dengan provokasi yang dilakukan, dengan ketakutan bahan makanan yang tak ada, makin kurang, makin itu soal rezeki. Maka sihir ni bukan berbentuk jadi hantu je. Jangan ingat hantu tak datang buat hantu, Ustaz. Relax ke? Ingat sihir dia hantu. Sihir dia hantu. Sihir ni hembusan yang boleh mendatangkan keraguan. Malah keraguan yang mendatangkan ketakutan. Ketakutan yang menghilangkan keyakinan kita kepada Allah. Tu je. Sebab tu Iblis takkan melupai level-level yang prebek-prebek, yang mata merah, rambut tak mandi, tak shampoo tu, tak sempat nak mandi kan. Kan? Iblis dia takkan menjelma begitu. Samalah dengan Dajjal. Dajjal pun anak didiknya, timbalan pengusinya Dajjal. Bukan timbalan pengusi saya ni nyaya betul. Presidennya Iblis. Jadi penampilannya smart, penampilannya meyakinkan. Nak hilangkan keyakinan yang benar, dia kena menarik keyakinan. Macam mana nak menarik keyakinan? Datangkan ketakutan dulu. Maka dia pun datang dengan solution. Anda tak cukup rezeki, anda susah, anda nak mengubah kehidupan daripada pendapatan 1,000 ke 5,000 sebulan, contoh. Anda takut hilang pendapatan, anda takut hilang masa depan, anda begitu begini, dia akan datang dengan rupa bentuk yang membawa kepada usul keyakinan, tetapi keyakinannya membawa tawaran kebendaan. Maka tanpa sedar, kalau kita tak persiapkan keyakinan kita bersandarkan tauhid, maka kita akan
pergi kepada tauhid. Dia bunyi tauhid juga, tapi belakang berubah berduit, bukan bertauhid, jadi umat yang memegang kepada duit. Tu. Jadi sebab itu datang kepada perbahasan. Sebab itu kita ngaji tauhid, ini pembahasan tentang iman. Datang masjid pun pembahasan tentang iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Jadi makna kata, yang mana mengikut pengajian khususan roh ini, terutamanya rijal, maka mandatnya dia tidak boleh lari pada masjid karya masing-masing. Dia kena duduk di sana dan aktifkan masa di sana. Maka dua perkara yang mesti dibizikan oleh kita, terutama lelaki akhir zaman, hadirkan pada majlis ilmu yang membincangkan tauhid, hadirkan dirimu pada masjid. Dua ini menjadi kesibukan utama di akhir zaman, yang akhir zaman banyak menyibukkan kita kepada perkara lain. Hati-hati. Baik, alhamdulillah mas sekalian, itu satu saranan. Dan bagi wanita, maka anda kena hidupkan rumah seperti masjid. Maka solatnya mesti di awal waktu, sama macam kat masjid. Masjid ni awal waktu. Taklah nama masjid kalau tak awal waktu dah. Mana imam dah? Imam ni lambat. Wah, sudah. Zuhur masuk dah, imam tak ada. Solat pukul apa? Tunggu imam datang. Pukul 3 solat. Itu kan masjidnya. Masjid mesti solat awal waktu tu. Di rumah kena duplicate. Jadi siapa yang akan jadi juru pandunya? Perempuan lah. Sebab tu hati-hati. Rumah yang dikosongkan kerana kesibukan. Suami pun sibuk, isteri pun sibuk. Jadi rumah tu tak bangun solat awal waktu. Macam mana? Hati-hati. Kalau nak sibuk, pastikan sibuk yang kita tengok, ya Allah rumahku, ya Allah. Ini kena ada bukan, tak apalah. Sebab tugas kita adalah untuk mengimarakan dua rumah ini. Baik. Jadi sedang jemaahnya menggunakan Allah SWT. Perbahasan pada sifat 20. Kita dah masuk kepada perbahasan bulan lepas, faktor dalaman, dan faktor hari ini kita sentuh sikit tentang faktor luaran. Yang mana faktor yang menyebabkan apa jemaah sekalian? Menyebabkan perbahasan timbul, ataupun bagaimana kupasan perbezaan zaman yang mana mutaakhir. Pada zaman akhir ini adanya perbahasan tentang tauhid. Wujudnya macam perbahasan yang kita bincangkan sebelum ini, yakni faktor dalaman tentang fitrah kejadian manusia itu. Yang nakkan tahu tentang, sebagai contoh, ayat-ayatnya ada tasbih, ayatnya ada persamaan, mutasyabihat dia panggil. Lalu perkara itu datangnya dorongan fitrah nak kenal Allah, itu adalah fitrah setiap kejadian manusia. Maka hari ini juga menyebabkan wujudnya perbahasan itu adalah faktor luaran yang ditulis oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri, telah memecahkan kepada perbahasan faktor dalaman dan faktor luaran. Maka faktor luaran ini juga yang menyentuh kepada tercetusnya perbahasan adalah datangnya pemikiran dan kepercayaan agama asing. Sebagaimana yang saya sentuh sebelum ini, bagaimana adanya campur pergaulan, datangnya kepercayaan, sebagai contoh falsafah asing. Yang mana kita lihat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Islam mula meluas kekuasaannya ke negeri-negeri yang begitu lama dipengaruhi oleh agama asing. Pelbagai bangsa dan penganut agama kuno memeluk agama Islam untuk hidup di bawah naungannya. Umat Islam mula bergaul dengan pelbagai kelompok bangsa yang sebahagian daripada mereka adalah para pemimpin yang mempunyai pemikiran, idea-idea dan fahaman kepercayaan agama yang asal mereka. Dalam masa yang sama, ramai orang dari pelbagai latar belakang agama terdorong untuk memeluk agama Islam, namun mereka membawa bersama kepercayaan yang selama ini mereka anuti. Mereka ingin mengenalkan ajaran Islam dengan apa yang sudah mereka peroleh sebelum ini. Akibatnya timbul beraneka syubhah dalam ajaran agama. Ini dipetik Al-Syeikh Muhammad Abduh Risalah Tauhid. Ini
Sebab itu ada syubhah ni campur yang tidak jelas, kerana kemungkinan berlakunya campuran pemikiran daripada anutan agamanya dulu. Pada akhir pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, timbul golongan-golongan yang membawa dan menyebarkan pegangan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Golongan yang terdiri daripada sebahagian golongan salaf terkemudian yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Mereka melampaui batas sehingga menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya, atau yang dinamakan dengan musyabbahah. Musyabbahah ni sehingga wujudnya golongan yang menyerupakan, mentasbihkan, menyamakan, dipanggil daripada ayat mutasyabihat. Persamaan tersebut sesuai dengan ayat-ayat yang dizahirkan dalam Al-Quran atau hadis. Golongan ini dipelopori oleh aliran Syiah Al-Sabiyah, iaitu pengikut Abdullah bin Ibn Sabah atau dikenali sebagai Ibn Sauda. Dia adalah seorang Yahudi dari Sa'na, Yaman, yang sudah menzahirkan keislamannya pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia ni Islam dulu, tapi kerana ada syubhat di dalam pemikiran itu, mengikut tarikh Al-Madahib Al-Islamiyah, aliran politik dan akidah dan Islam, karangan Abu Zahra 1315 hingga 1394 Hijrah, 1898 hingga 1974 Masihi, seorang ulama Mesir pada abad ke-20 Masihi. Beliau adalah seorang ulama Mesir pada abad ke-20 Masihi. Abdullah bin Sabah ialah orang pertama yang menegaskan doktrin pentisma di dalam Islam. Iaitu beliau berpendapat bahawa di dalam diri Ali bin Abi Talib ada sifat ketuhanan. Demikian antara alasan yang membuatkan Ali bin Abi Talib menghalaunya ke Madain, dan sebahagian daripada pengikutnya ada yang berkata sesungguhnya Tuhan bersemayam dalam diri Ali dan diri para imam sesudah wafatnya. Dia adalah engkau Allah. Ini orang yang menyamakan, menyatukan, sebab ada sifat ayat-ayat mutasyabihat tu dalam perkataan yadullah, tangan Allah. Tapi dia ekstremis, dia terus kata bersatu dengan makhluk. Yang pertama mengasaskan itu itulah Abdullah ibn Sabah, kata seorang ulama Mesir pada abad ke-20 Masihi. Lalu waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sendiri yang telah menghalaunya, dan pengikut-pengikutnya mengatakan bahawa itulah sesungguhnya Tuhan bersemayam dalam diri Ali dan diri para imam sesudah wafatnya. Dia adalah engkau Allah. Ini yang berlaku pada pergerakan, perjalanan pemikiran sekalian di Islam, tapi ada ekstremis. Akhirnya boleh menjatuhkan akidah dan menghilangkanlah pegangan tauhid yang benar. Abu Zahra menegaskan bahawa ungkapan ini mirip dengan ajaran sebagai agama kuno. Abu Zahra kata ungkapan bersemadi, bersatu, dia ada satu perkataan yang bersatu dengan Tuhan. Agama kuno dia bersatu, dia kata terjemahan Tuhan pada diri manusia, dan manusia juga menyerupai Tuhan. Tuhan dan manusia dia bersatulah. Abu Zahra mengatakan ini adalah mirip dengan ajaran sebagai agama kuno. Golongan musyabbahah berlebihan dalam mengemukakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh agama lain. Pendirian mereka ini menjadi alasan utama terjadinya pergantian atau penyelewengan dari jalan yang lazim ditempuh oleh para Nabi dan Rasul. Perkara ini mendapat tindak balas hebat daripada tokoh-tokoh Islam yang tidak mengakui persamaan tersebut. Mereka bangkit menentang untuk membela, membetul dan mengembalikan agama dengan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh disifatkan kepada makhluk seperti alim, al-hayyun yang hidup, murid yang berkehendak. Ini kalau kita lihat dalam Asma'ul Husna. Dalam Asma'ul Husna ada sifat-sifat Allah yang mana kalau buang yang maha tu, maka jadi mengetahui, maka orang terjemahkan manusia. Memang ada pada diri manusia, tetapi menafikan tentang sifat Allah itu bersamaan dengan manusia. Itu datang perjuangan. Ini maksudnya bagaimana tercetusnya pemikiran-pemikiran, sebab kita sedang kaji sejarah. Sejarah. Di samping itu juga menyatakan Al-Quran adalah makhluk Allah SWT, serta menggunakan akal untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Golongan ini dipelopori oleh Zaid ibn Darham.
Al-Quran ada golongan. Ni golongan inilah yang juga Mu'tazilah pun sama, dan golongan seangkatan dengannya mengatakan Al-Quran ni bukan kalamullah, dia kata makhluk. Lalu ayat Al-Quran tersebut mereka boleh mentafsirkan mengikut kesesuaian mereka. Ini yang berlaku. Golongan yang mentafsirkan ayat Al-Quran yang menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk adalah Ja'id Ibnu Darham, yang wujud, yang lahir pada 124 Hijrah, 742 Masih, dan diikuti oleh muridnya Jaham Ibn Safwan, dan pengasas golongan Jahmiyah. Ni golongan, kalau dengar Jahmiyah itu, ni dia. Golongan yang pertama sekali yang menolak Al-Quran itu sebagai kalamullah. Sarjana Orientalis Island Maurice Sigel Seal berpendapat bahawa Jaham Ibn Safwan itu terpengaruh dengan seorang rahib Syria, Saint John atau Damaskus atau Yahya Ibn Mansur, berikutan tentang penafian sifat Allah SWT. Dia yang menyamai teologi. Habis. Macam ni lagi, tak apalah. Dia suruh saya pula bagi suara lebih. Boleh Mengikut sarjana Orientalis Island Maurice Sigel Seal berpendapat bahawa Jaham Ibn Safwan tu, iaitu anak murid kepada Ja'ad Ibn Darham, yang mengasaskan kepada Al-Quran makhluk. Dia terpengaruh dengan seorang rahib Syria, Saint John, Damaskus, Yahya Ibn Mansur. Penafian sifat Allah SWT. Ini kata Mu'tazilah ni. Dia tak percaya Allah ada sifat. Bila sebut kalamullah tu dah menunjuk pada sifat. Jadi Allah tak ada sifat. Jadi Al-Quran makhluk. Tu. Dia terpengaruh dengan rahib Syria ni. Dia yang menyamai teologi Neo-Platonisme yang muncul kali pertama pada abad ketiga Masih. Baik, bila kita kaji sejarah ni, maka wujudlah perbahasan-perbahasan cetusan, nama, era, ni sejarah. Memang kaji sejarah ni menarik kerana kita akan nampak jejak-jejak perjalanan kepada sesuatu aliran. Malah kita boleh trace balik dari mana tercetusnya kepincangan tertentu. Baik. Jadi ajaran-ajaran Ja'ad Ibn Darham tidaklah terkubur begitu saja. Malah sudah diperluas oleh Wasil bin Atta'. Wasil bin Atta' inilah yang juga nama yang terkenal, dan beliau adalah pengasas pertama golongan Mu'tazilah yang pernah saya di nak kata apa nak kata dituduh boleh lah. Dia kata saya ni Mu'tazilah, tak pasal-pasal. Saya kata dalam satu statement, mana mungkin Allah mentakdirkan buruk kepada hamba-hambanya, melainkan hamba-hambanya yang bersangka buruk kepada takdir buruk itu. Bila saya kata ada takdir buruk tu, taklah menafikan antara perkara ni mereka tak percaya kepada takdir. Takdir itu ditentukan oleh manusia sendiri. Allah tidak terlibat. Antaranya kalau dosa pahala ni, hang buat sendiri, hang tanggunglah. Walhal Allah SWT itu Maha Pengampun. Allah boleh mentakdirkan sebaliknya. Sebab itu kita tak boleh menghukum kafir selagi mana belum jelas kekafirannya. Dia perbahasan jatuh kepada perbahasan dosa-dosa besar lah. Dosa-dosa besar ni, golongan Mu'tazilah ni terus menghukum pelaku dosa besar keluar pada Islam. Kafir. Sebab apa? Dia sendiri yang buat tu. Dia sendiri dia terus. Dan antara perkara besar juga adalah menafikan Al-Quran sebagai kalamullah. Kalam kan, berkata kan. Bila berkata, ni kata musyabbahah ni. Berkata dia terus terbayang makhluk. Bayang? Terbayang pada makhluk. Mana boleh Allah boleh berkata-kata macam makhluk? Dia yang menyamakan sebenarnya. Padahal sifat perbahasannya berbeza. Walaupun kalimahnya sama. Itu golongan salaf yang mutaqaddimin, yang awal yang kita bahaskan sebelum ni, kurun yang pertama. Salafnya sepatutnya tiada wujud prasangka. Zaman sekarang, zaman yang mana mudah untuk berprasangka. Bahaya. Prasangka yang paling bahaya
bersangka-sangka tentang Allah. Nak ayat-ayat yang ada perbahasan tentang sifat Allah. Ayat-ayat yang ada makna yang kalau tidak diselamatkan perbahasannya, maka dia terus kepada inilah. Golongan Mu'tazilah ni mempelopori, jadi Wasil bin Atta'. Di sini kita nampaklah, kalau sebut Mu'tazilah, siapakah pengasas kepada ajaran Mu'tazilah? Wasil bin Atta'. Wasil bin Atta' ni anak murid dia, tok guru dia Ja'ad ibn Dirham. Siapa lagi pengasas dia? Itulah Ja'ad ibn Dirham ini dipelopori itulah tentang Yahya ibn Mansur ni keturunan dia lah ni. Kita boleh baca lah. Okay. Dan dia wujud di kota Basrah pada awal abad kedua Hijrah, iaitu pada akhir zaman pemerintahan Bani Umayyah. Perbincangan mengenainya membuka ruang perbalahan dan perdebatan dan terus menerus berlaku sepanjang zaman. Ini dikata oleh Syekh Abdul Al-Halim Mahmud Al-Islam wal Aqal. Baik. Sejak itu timbullah perbincangan tentang masalah sifat yang lebih besar dan banyak. Okay. Sejak bila timbul perbahasan tentang sifat Allah, golongan-golongan cuba mentasbihkan, mentajsimkan. Kita dah bincang bagaimana perbahasan seluruh sifat yang ada pada makhluk itu tidak boleh diletakkan pada Allah. Sebab itu perbahasan ini menjadi semakin besar sejak apabila pergerakan Wasil bin Atta' ini mula berkembang, Mu'tazilah. Kat sini kita akan nampak, bila ada masalah, maka kita akan nampak penyelesaian dia. Sebab masalah ni juga adalah satu cara untuk menunjukkan penyelesaian yang berguna. Maka kita akan nampak bagaimana sifat 20 ini, yang mana aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah ini, yang sangat-sangat komprehensif. Komprehensif bermaksud dia Allah kurniakan, sebab tu ilmu ni Allah jaga. Ilmu Allah yang jaga. Maka disitulah datangnya kaedah. Kaedah nak menyelesaikan perbahasan tentang membincangkan sifat yang lebih besar dan banyak dibincangkan dalam ilmu kalam. Perbincangan bercorak falsafah pula dan disertai dalil-dalil akal, fikiran dan alasan-alasan nakli. Walaupun kedudukan ajaran-ajaran golongan ini dicurigai kerana menolak sifat-sifat Tuhan, mereka akan gunakan dalil-dalil lah. Quran guna ayat, Quran guna dalil akal. Tapi asasnya mereka tolak sifat Tuhan. Dia katakan Allah tak ada sifat. Bila kata Allah tak ada sifat, di sini bahayanya apabila berlaku pemisahan lah. Di sini juga nanti kita akan belajar tentang wujudnya aliran liberalisme, Neo-Mu'tazilah. Dia berkembang Neo-Mu'tazilah. Iaitu bila dia dah pisahkan dengan Tuhan, seluruh apa yang dilakukan adalah atas manusia semata-mata. Dia bukan tak percaya dia Tuhan ni, tapi dia nak splitkan. Abang jangan masuk campur dalam urusan saya. Abang tak ada kena-mengena dengan saya. Walaupun abang tu suami saya. Aku suami engkau, tapi aku tak ada kena-mengena dengan kau. Jangan masuk campur urusan saya. Pening kita. Jadi macam itulah. Dia cuma mengasingkan. Ya, dia akui Allah ada. Tapi halusnya pemahaman itu, dia mengasingkan sifat Allah dalam pentadbiran kehidupan kita. Akhirnya apa berlaku? Yang berlaku yang pertama, Al-Quran dimanipulasikan. Perbincangan tentang ayat Al-Quran, mula perbincangan yang banyak angle. Sehingga kan kalau kita tak kembali kepada perbahasan yang benar, kita menyangkakan perbahasan Al-Quran tu betul. Tafsirannya nampak betul. Ada tafsiran Al-Quran, kalau yang mana saya ngaji kajian karya-karya Al-Quran tafsir ni, ada tafsiran Syiah, ada tafsiran golongan Mu'tazilah, ada Al-Quran. Tafsir tu menyimpang habis. Tafsir menyimpang habis. Baik. Tu kata Tuan Guru, mereka tetap mempertahankan kewujudan Tuhan, tapi dengan cara mereka tersendiri. Ni yang tak boleh ni. Saya ni orang Islam ya. Saya Islam, tapi cara saya nak Islam ikut cara saya lah. Itu tak boleh. Saya percaya pada Allah, tapi cara saya percaya ikut cara saya.
Tak boleh lah. Bila kita percaya pada Allah, ikut caranya Allah tentukan lah, bukan cara saya. Menurut Imam Abu Zahra di dalam tarikh Al-Madahib Al-Islamiyah pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, pemerintahan Islam bertambah luas, iaitu meliputi wilayah-wilayah Parsi dan Rom. Dia masuk pula Abbasiyah pula, makin besar. Masuk Parsi, masuk Rom. Rom dengan empayar ribuan tahun. Parsi pun sama. Serta ramai orang-orang ajam memeluk Islam. Mereka berfikir tentang hakikat-hakikat ajaran Islam dari perspektif keyakinan lama. Permasalahan keagamaan mula dibincang kembali di tengah-tengah kaum muslimin seperti masalah al-jabar wal ikhtiar, keterpaksaan dan kebebasan berkehendak, serta sifat-sifat Allah SWT. Apakah sifat-sifat itu sesuatu yang lain dari zatnya, ataukah sifat dan zat itu sama? Tadi dah wujud tentang perbahasan dah tentang sifat tadi yang mengasingkan tadi. Ini era Mu'tazilah. Nanti next time kena ada whiteboard, nanti saya kena kedepankan tu, kita tulis time frame tu. Nampaklah time frame tu, nanti kita nampak start bila kepincangan akidah tu berlaku. Wasil bin Atta tahun 2 Hijrah, dia start dah. Di Basrah dia start 2 Hijrah. Kemudian zaman Bani Abbasiyah, kalau kita lihat di sini, bila makin berkembang, maka mula tawan Rom, tawan Parsi, mereka masuk Islam. Tapi cara nak renung tentang Islam tu, dia bawa kepercayaan lama dia. Tu kata tu keyakinan lama. Lalu keyakinan lama itu mempengaruhi tentang perbahasan keterpaksaan dan kebebasan macam gitulah. Sebenarnya kita ni kita berkehendak ke Allah berkehendak? Saya buat ni macam mana? Saya buat ke Allah suruh buat? Dia mula datang balik. Last sekali wujud golongan nanti, perbahasan yang akan wujud lagi perbahasan. Daripada saat ini, umat Islam terpaksa berhadapan dengan pelbagai kepercayaan salah yang datang pada bekas-bekas penganut agama Majusi, Brahman dan lain-lain. Sebagai reaksi pada golongan tersebut, termasuk juga aliran Mu'tazilah. Tadi awal Mu'tazilah, datang pula kepercayaan yang lain. Maka lahirlah penulisan-penulisan dalam kalangan ahli fiqah. Antaranya termasuklah Fiqh Al-Akbar, antara kitab yang pertama, yang besar, karya akidah yang ditulis untuk menyangkal perbahasan-perbahasan tadi adalah Fiqhul Akbar karangan, yakni tulisan Imam Abu Hanifah. Dan juga Al-Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Syafi'i. Setelahnya ada 2 versi Fiqhul Akbar. Dan siri-siri penentangan daripada ulama fiqh yang lain seperti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, kita duk faham ilmu fiqh ni bukan ilmu tauhid, ustaz, kan? Tauhid, fiqh, tasawuf. Kita faham gitu kan? Fiqh akbar. Rupa bila kita sentuh tentang tauhid, ia tetap fiqh tapi dalam fiqh yang besar. Fiqhul akbar, fiqhul asghar. Ada perbahasan tapi tetap dinamakan dalam fiqh. Baik. Al-tajsim dan wa al-tashbih sudah tersibal luas. Tajsim apa? Menjisimkan Allah. Tashbih menyamakan Allah. Bila ada jisim, tajsim ni macam saya bincangkanlah, bila berat, ada jisim. Bila ada jisim, ada rupa lah. Kan? Ada rupa, ada bentuk dan ada tempat. Itu jisim. Itu dia panggil mujassimah. Golongan mujassimah. Bila sebut jisim, ada jirim. Itulah jisim, jirim yang kita bincangkan sebelum. Maka bila kata perbincangan tajsim dan tashbih, bila dah berjisim, berjirim, maka dia ada berjasad. Bila jasad, datanglah tashbih. Tashbih ni apa? Menyamakan. Sebab tu dalam bila
dalam ayat-ayat mutasyabihat yang ada kemungkinan. Sebab tu kaedah mutasyabihat kita akan belajar nanti salaf wal khalaf. Salaf tafwid, dia maklum. Macam contoh, saya bagi contoh yang bulan lepas, minggu lepas kan. Oh, rasa macam bulan lepas. Asal saya rasa macam lama. Tuan-tuan tak rasa lama kan? Baguslah. Seminggu lepas. Kalau datang dengan kereta, datang naik apa? Naik kereta. Ni antara ideologi kaedah salaf, tapi banyak lagi disiplin dia. Cuma saya bagi yang awamnya. Bila sebut datang dengan kereta, saya tak tanya dah, kereta tu jalan atas jalan ke, duk terbang ke, bergulik ke. Maklum kereta atas jalan. Dia maklum lah. Dan saya tak tanya dah, tayar tu bulat ke petak. Macam mana kereta? Dia tak tanya. Datang naik kereta. Dah lah. Itu salah. Maksudnya bila perkataan ayat yang melibatkan tentang Allah, tapi padanya ada tasbih, mutasyabihat, macam yadullah. Kita tak bayang dah, tak ada dah. Tak terbayang pun. Tapi golongan ini dia mensifatkan. Itu tajsim. Sebab ada jisim, ada sifat lah. Tasbih lah. Sudah tersebar luas, maka Abu Hanifah memberi peringatan bahawa sesungguhnya Allah SWT tidak menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai', dan makhluknya tidak menyerupainya. Ini juga antara, nanti kita masuk sifat rupa nanti, mata as-sanusiyah, kita boleh faham macam ni jemaah sekalian. Sifat Allah, kekuasaan Allah ada pada makhluk. Tapi sifat makhluk tidak ada pada Allah. Tidak ada. Sifat kekuasaan Allah ada pada makhluk. Ada. Tapi sifat makhluk tak ada pada Allah. Jadi kita faham. Ya? Maka dia adalah seawal-awal mereka yang berkata Allah SWT tidak seperti sesuatu. Inilah dalam Fiqhul Akbar Abdul Al-Mu'nim Mun'im Al-Hafni Al-Mawsu'ah Al-Firaq wa Al-Jama'al wa Madahi Al-Islamiyah. Inilah yang pertama yang membentras perbahasan tentang tajsim wa tasbih. Jadi perbincangan dalam era faktor politik, geopolitik, luaran, perubahan, ada pemimpin-pemimpin yang wujud, yang bawa pahaman itu, maka dia menyebabkan cetusan perbahasan mula berkembang. Ajaran Wasil bin Atha Al-Ghazal dan para pengikutnya seperti Muammar bin Abbad tahun 220 Hijrah. Bishar bin Mu'tamar 226 Hijrah. Abu Huzail 135 hingga 226. Dan muridnya Ibrahim Sayyar An-Nazam 231. Mendapat sokongan yang baik daripada pihak pemerintah kerajaan Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, bahkan juga diikuti oleh para pengganti yang dekat, iaitu Al-Mu'tasim Al-Watiq. Jadi maknanya pemerintah pada zaman Abbasiyah sangat mendukung pemahaman tentang Mu'tazilah. Mana Mu'tazilah ini yang menyebabkan tercetusnya pemikiran-pemikiran dan aliran-aliran perbahasan tajsim wa tasbih. Dia tasbih ni, Mu'tazilah, berbalik pada tadi, dia tolak sifat Allah. Dia tolak tu sebab dia menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab tu dia tolak. Lain sekali Allah tak ada sifat. Tu sebenar dia tolak tu sebab dia dah samakan Allah dengan makhluk lah. Tu sebab kenapa dia tolak sifat Allah. Kenapa dia berkata Allah tak ada sifat? Sebab ketika sebut contoh ya alim, ya Allah Maha mengetahui, maka dia kata takkan macam makhluk pula mengetahui. Nampak? Dia dah masuk ke zon makhluk. Dan ini sangat disokong oleh pemerintah dan para penggantinya. Baik. Jadi senang jemaah yang memuliakan Allah SWT, pada sekitar tahun 300 Hijrah, pada sekitar tahun 300 Hijrah, kita berhenti setakat tu. Dia sambung nanti pada Musa 43, edisi yang kedua, yang pertama 38, pada sekitar tahun 300 Hijrah.
Tak apa, saya nak baca sikit. 300 Hijrah ni nak baca sekejap. Sebab ketika pada zaman 220 ni, kita nampak bila wujudnya Asy'ariyah. Ni. Al-Maturidiyah. Ni waktu ni dah banyak perbincangan tentang tasbih tajsim ni. Maka pada 300 Hijrah lahir pula suatu pegangan yang sudah disusun dan dikumpul rapi oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Inilah Asy'ariyah yang kita sebut Al-Maturidiyah itu. Manakala pada zaman yang berhampiran muncul pula ajaran berada di tengah-tengah antara ajaran Al-Mu'tazilah dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu ajaran Imam Abu Mansur Al-Maturidi sebagai kesinambungan daripada ajaran Abu Hanifah. Nampak? Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, dia tak lari daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab ada golongan mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah ni tak termasuk. Walhal dia adalah aliran yang berkembang pada Abu Hanifah. Nampak? Dan aliran ini wujud tengok 300 Hijrah kerana ianya nak mengekang pergerakan Mu'tazilah, Wasil bin Atta yang waktu itu wujud 200 Hijrah sebelumnya. Imam Abu Hanifah pertahankan sebab imam yang awal datang perbahasan Fiqhul Akbar. Maka di tengah-tengah itu perjalanan 300 Hijrah wujud Allah wujudkan imam yang mujtahid yang besar, itulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan wujud juga Imam Mansur Al-Maturidi. Itulah kalau kita dengar Asy'ariyah Maturidiyah. Itu wujudnya. Jadi nak diringkaskan untuk perbincangan ni dan akan dibentangkan balik pada perbincangan yang datang. Aliran daripada Asy'ariyah Al-Maturidiyah inilah yang akan berkembangnya perbahasan tentang Al-Sanusiyah ni. Sifat 20. Sifat 20 inilah mula berkembang asal daripada perbahasan yang tercetus pada Abu Hanifah. Jadi sifat 20 ini bukan perbincangan asing dan bukan terasing. Cuma setengah-setengah golongan menganggapkan ketulinan itu hanya pada kurun pertama. Yang ini bukan kaedah yang diterima pakai. Tidak. Jadi kalau kita kaji sejarah, kita akan nampak kat mana, dan sejarah tidak akan pernah menipu kita tetapi sekiranya sejarah itu yang diubah. Itulah. Kalau yang benar, kita akan menipu lah. Catatan sejarah tak akan pernah salah lah. Dah tak boleh ubah lah. Kalau ubah jadi tipu lah. Tak jadilah sejarah. Baik. Kita berhenti setakat tu, kita akan sambung pada abad yang ke-5 Hijrah. Di sini makin kita nampaklah bagaimana pendekatan dan timbul perbahasan, insya-Allah. Khair. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik. Jadi alhamdulillah jemaah yang muliakan Allah SWT. Insya-Allah kita akhiri majlis kita pada tengah hari ini. Dengan munajat umat, insya-Allah, bi qiraatil Fatihah fi kulli hajat, insya-Allah. Dan di Zuhur Mundawan, nama pilih Zuhur. Jadi mana yang betul-betul ada urusan boleh bergerak, gegaslah. Mana yang boleh berjemaah, kita jemaah di sini. Kalau tak muat, kena buat 2 trip lah. Kita utamakan lelaki dulu, kemudian baru wanita mana muslimat. Kalau ada nak solat dulu, kemudian baru bergerak. Atau yang nak ke masjid pun boleh nanti. Kalau terus nak ke masjid, insya-Allah. Baik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pun negara Malaysia dan semua negara-negara yang ada pada Jemaah Araf Akademi ya Allah. Jauhkan dari balak bencana malapetaka, banjir besar, kepayahan, kesusahan, mara berpanjangan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah, khususan ya Allah kepada ikhwanal mujahidin wal mut'afin fi Palestin, segala kejayaan ya Allah pada kami ya Allah, dan juga kepada semua jemaah yang hadir pada hari ini dan juga yang menonton ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat ya Allah, permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb ya Rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sudah jemaah yang muliakan Allah SWT, syukur pada Allah pada hari ini Allah izinkan kita untuk menyambung pengajian dan kita bermunajat umat, kita berkumpul atas nama Allah SWT, atas amalan yang wajib al-wajib. Maka mudah-mudahan tiada lain yang kita harapkan keredaan kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, semalam saya dikongsikan pusara almarhum atuk saya, atuk belakang saya tak tahu, ke atas tu lah, pusara ke atas tu, kubur sana. Dan kalau keluar naik bukit tu ujung. Alhamdulillah, malam Majlis Agama Perak, Majlis Agama Islam Perak datang. Dia khusus kat sini, tapi dia cari kat mana nak jadikan sampel untuk mereka bawa balik contoh tu ke negeri Perak. Takdirnya Allah pilih lah pusara almarhum atuk. Jadi setahun lah, genap setahun almarhum meninggal. Jadi di sinilah tempat ni dan berkat. Ini pun sebenarnya sekalian, ini usaha berkat kan, Nabi kata mencari dengan tangan sendiri. Ni semua ni tukang ni arwah atuk buat sendiri ni. Dia seorang buat rumah ni. Dia sebelum ni duduk di Ansing, Kuala Lumpur. Jadi bayangkan daripada Ansing ni basikal datang sini, naik motor datang sini. 30 tahun, 40 tahun dulu. Rumah ni dah masuk 60 tahun, 50 tahun, 40 ke 50 lah. Ni usia rumah ni. Hasil tangan ni bila buat ikhlas berkat, tengok jariah yang Allah panjangkan. Begitu juga dengan diri almarhum sendiri. Mudah-mudahan kita dapatlah keberkatan tu. Baik, itu saja. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri akan datang. InsyaAllah. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah. Takbir. Takbir. Allah. Wallahu a'lam.